Puteri alam jin dan bunian. Di sebalik suasana hutan dan di atas pergunungan yang indah, terselit seulas nama yang utuh menjadi tatapan ramai pihak berkenaan kewujudan beliau. Sama ada beliau benar-benar wujud atau sekadar mitos rakyat jelata suatu ketika dahulu, bolehlah direnungkan bersama. Namun apa yang pasti, video kali ini akan memaparkan kisah kehidupan seorang puteri yang popular di kalangan masyarakat Melayu di negara kita. Beliau banyak dikatakan dengan keilmuan mistik purbakala sehingga beliau tidak pernah meninggal dunia, malah masih hidup ketika ini. Kepercayaan sedemikian akan dirungkaikan dengan kisah-kisah yang terjadi. Namun sebagai makhluk yang diciptakan, kita semua percaya tidak ada yang kekal di dunia ini, tetapi apakah yang menyebabkan kepercayaan ini menjadi begitu kuat sehingga ramai yang masih mempercayai kewujudan puteri tersebut? Puteri yang dimaksudkan kali ini adalah berkenaan dengan puteri legenda tanah Melayu, iaitu Puteri Gunung Ledang. Biodata Puteri Gunung Ledang. Nama beliau yang asal ialah Raden Puteri Mas Nyawa, kemudian digelar Raden Puteri Ratna Gumilah Sari atau Puteri Siti Jamilah. Bapanya ialah Sultan Ali Akbar Al-Fatahillah bin Prabu Brawijaya. Ibu beliau ialah Raden Siti Murtasimah binti Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Puteri Gunung Ledang dilahirkan di Bintoro, Demak pada tahun 1485 Masihi. Dibesarkan oleh bapanya yang pada masa itu belum menjadi Sultan Demak. Bintoro Demak pada asalnya adalah hadiah dari bapa Raden Patah kepada Sunan Ampel untuk menubuhkan pesantren pertama Pulau Jawa. Pada tahun 1501 Masihi, Raden Puteri Jamilah dikahwinkan dengan sepupunya Raden Abdul Kadir bin Raden Muhammad Yunus bin Said Khalid Al-Idrus. Raden Abdul Kadir adalah anak Adipati Jepara. Pada tahun 1478 Masihi, Bintoro Demak melancarkan serangan ke atas Majapahit dan kerajaan Hindu ini runtuh. Maka berdirilah Bintoro Demak mewakili Majapahit yang akhirnya bergelar Kerajaan Islam Demak. Sultan Al-Fatah sebenarnya tidak ada anak lelaki, yang ada anak lelaki ialah adiknya Raden Husin. Disebabkan Raden Husin rapat dengan Raden Fatah, anak-anak lelaki Raden Husin dididiknya sebagai anak angkat. Pada tahun 1506 Masihi, Raden Siti Jamilah datang ke Pulau Besar untuk menuntut ilmu agama Islam. Pada masa itu Syekh Sultan Arifin Said Ismail menjadi ketua ulama di Pulau Besar. Maulana Ishaq dan Said Tanauddin masih ada di pulau itu. Hasil perkahwinan dengan Raden Abdul Kadir, maka lahirlah Raden Abu Bakar yakni 1502 hingga 1521 Masihi dan Raden Abu Syahid yakni 1503 hingga 1521 Masihi. Kedua anaknya syahid di Pulau Besar pada tahun 1521 Masihi. Raden Abdul Kadir menjadi Sultan Demak kedua pada tahun 1518 Masihi. Di masa ini sultan ini telah ada 3 orang isteri, iaitu: pertama, Raden Puteri Siti Jamilah, anaknya Raden Abu Bakar dan Raden Abu Syahid. Kedua, Raden Puteri Mas Ayu binti Sunan Gunung Jati tiada anak. Ketiga, Syarifah Siti Zubaidah binti Syekh Sultan Arifin Said Ismail yang melahirkan Raden Abdullah. Setelah Demak kalah dalam pertempuran dengan Melaka pada tahun 1521 Masihi, Raden Puteri Jamilah menyepi ke Gunung Ledang. Beliau memang bersedih kerana suami dan 2 anak tercintanya syahid di Pulau Besar. Di samping itu, perebutan takhta berlaku di Demak di antara Raden Terengganu dan Raden Kikin, menyebabkan Raden Kikin dibunuh. Raden Yunus bin Raden Husin, adik bungsu Raden Terengganu, lari ke Palembang dan menukar nama ke Kiai Gedeing Suro. Pada tahun 1645 Masihi, Puteri Siti Jamilah atau Puteri Gunung Ledang wafat dan disemadikan di samping makam suaminya. Puteri Gunung Ledang jin atau bunian. Meneliti legenda Puteri Gunung Ledang sememangnya menimbulkan 1000 persoalan lantaran terdapat versi cerita Sultan Mahmud Shah membina jambatan emas dari Melaka ke gunung di Johor sebagai syarat peminangan puteri itu. Akan tetapi, sehingga kini, jambatan kira-kira 40 km itu masih gagal ditemui sekaligus menyebabkan ramai pihak sangsi akan kesahihan kisah masyhur berkenaan.
Cerita Puteri Gunung Ledang sememangnya terkenal dan dicatatkan dalam kitab Melayu lama, antaranya Salalatus Salatin atau Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah, selain diperturunkan secara lisan daripada generasi lama ke generasi baharu. Justeru, ada banyak versi kisah puteri jelita berkenaan dan satu daripada versi itu bermula dengan kemangkatan Permaisuri Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan ke-8 dan terakhir memerintah Kerajaan Melaka dari tahun 1488 hingga 1511. Orang Bunian. Akibat kematian permaisurinya, Sultan Mahmud menitahkan Hang Tuah yang sudah tua selain Sang Setia dan Tun Mamat melamar Puteri Gunung Ledang yang amat jelita. Ada versi mengatakan puteri itu bukanlah manusia, sebaliknya orang Bunian. Maka, rombongan peminangan dihantar dan selepas beberapa hari meredah hutan, akhirnya Tun Mamat bersama pengiring tiba di Gunung Ledang. Hang Tuah yang uzur gagal meneruskan pendakian manakala Sang Setia menemani Hang Tuah. Selepas lama mendaki menelusuri hutan tebal, Tun Mamat tiba di taman nan indah di atas gunung. Mereka kemudian menemui Ketua Dayang kepada Puteri Gunung Ledang dan menyampaikan hajat peminangan Sultan Melaka. Selepas lama menunggu jawapan, akhirnya datang seorang nenek bongkok menyampaikan syarat 7 hantaran Puteri Gunung Ledang, iaitu jambatan emas dari Istana Melaka hingga ke puncak Gunung Ledang, jambatan perak dari puncak Gunung Ledang ke Istana Melaka, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda dan semangkuk darah Raja Muda Melaka. Tun Mamat terkejut mendengar syarat yang mustahil dipenuhi itu. Beliau kemudian turun menemui Hang Tuah dan menceritakan hal berkenaan. Sultan menjadi zalim. Secara tersirat, Hang Tuah sedar peminangan Sultan ditolak secara kiasan oleh Puteri Gunung Ledang. Lalu akibat kecewa kerana gagal menyempurnakan titah, Hang Tuah enggan kembali ke istana dan menghilangkan diri dalam sungai. Tun Mamat pulang menyampaikan syarat peminangan kepada Sultan Melaka. Tanpa memahami maksud tersirat di sebalik syarat hantaran, Sultan Mahmud mengerahkan seluruh rakyat menyediakan tuntutan supaya baginda dapat memperisterikan Puteri Gunung Ledang. Keadaan dalam negara menjadi kacau bilau apabila rakyat dikerah membina jambatan emas dan perak sehingga seluruh emas dan perak milik kerajaan dilebur. Tidak cukup dengan harta kerajaan, emas dan perak penduduk turut dirampas. Lebih zalim, kalangan gadis dikerah berkurung dalam istana dan dipaksa menangis manakala rakyat lain dikerah mendapatkan pinang muda untuk diperah airnya walhal pinang muda tidak berair. Selepas bertahun-tahun, akhirnya semua hantaran berjaya disediakan kecuali satu, iaitu semangkuk darah Raja Muda Melaka, iaitu Raja Ahmad. Sultan Mahmud diceritakan tidak sampai hati untuk membunuh anak denya yang masih kecil, tetapi hasutan nafsu menyebabkan baginda tidak mempedulikan apa-apa lagi. Lantas dada kecil Raja Ahmad cuba ditikam. Bagaimanapun, ketika keris hampir menembusi dada kanak-kanak itu, tiba-tiba Puteri Gunung Ledang menjelma di hadapan Sultan. Puteri itu menzahirkan kekecewaannya terhadap Sultan Mahmud yang sanggup menindas rakyat dan menumpahkan darah zuriatnya sendiri kerana tergila-gilakan wanita yang tidak pernah dikenali. Puteri Gunung Ledang menjelaskan beliau menolak pinangan Sultan Mahmud dan rentetan kejadian itu akhirnya menginsafkan baginda. Pelbagai versi cerita. Sehingga kini, ramai pihak tertanya-tanya di manakah letaknya jambatan emas dan perak yang kononnya sudah dibina. Melewati masa, tiada kesan tinggalan jambatan ditemui melainkan dalam kisah legenda semata-mata. Menerusi laman sesawang informasi Wikipedia, tertera maklumat pihak tertentu percaya jambatan emas dan perak itu wujud tetapi tertimbus bawah tanah. Pandangan lain itu turut memaparkan versi lain kisah berkenaan, antaranya Puteri Gunung Ledang tidak pernah mengemukakan 7 syarat hantaran tetapi syarat itu direka Tun Mamat dan Hang Tuah dengan harapan Sultan Mahmud faham peminangannya ditolak. Ada juga versi mengatakan Sultan Mahmud gagal menunaikan semua syarat pelik itu sekaligus menjelaskan jambatan itu tidak pernah dibina. Selain itu, satu lagi misteri dalam legenda Puteri Gunung Ledang ialah identiti sebenar wanita berkenaan.
Puteri Raja dari Jawa. Ada juga cerita disebarkan kononnya Puteri Gunung Ledang bukanlah manusia tetapi Ratu Bunian, jin atau makhluk kayangan. Bagaimanapun, ada juga pihak dan pengkaji yakin Puteri Gunung Ledang adalah manusia iaitu Puteri Raja dari Jawa. Puteri itu turut dikenali sebagai Raden Puteri Mas Nyawa, Gusti Puteri Ejeng Ratno Dumilah Sari, Raden Ratna Gumilah Sari, Raden Puteri Ratna Gumilah Sari dan Puteri Siti Jamilah binti Sultan Alam Fatah Al-Akbar. Mengikut pendapat itu, ketika remaja Puteri Gunung Ledang dihantar ayahandanya dari Jawa untuk menuntut ilmu agama di Pulau Besar, Melaka. Selepas itu, puteri berkenaan berpindah ke Gunung Ledang bersama pengikutnya untuk bersuluk dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai dakwaan kononnya Puteri Gunung Ledang adalah bunian atau jin, pihak skeptikal berhujah sememangnya gunung dan hutan menjadi kediaman jin dan tidak mustahil makhluk halus itu menyamar sebagai Puteri Gunung Ledang untuk menipu manusia. Begitulah kisah kehidupan seorang puteri yang masih dipercayai wujud sehingga kini di puncak Gunung Ledang yang terletak di negeri Johor Darul Takzim. Sesungguhnya dalam kepercayaan ini janganlah kita bimbang dengan kekuasaan sesama makhluk. Apa yang penting rasa hormat terhadap sejarah terdahulu perlulah kita bawakan. Dalam kepercayaan orang di zaman ini masih menebal dengan kewujudan Puteri Gunung Ledang dan kebanyakannya adalah di kalangan mereka yang mendaki Gunung Ledang tersebut. Sejarah telah membuktikan bahawa tempat-tempat yang tidak berpenghuni seperti hutan, gunung, aliran sungai dan sebagainya adalah kediaman bagi makhluk lain. Namun apa yang perlu dilakukan adalah mengadakan sifat hormat terhadap alam semula jadi selain menjaga adab ketika berada di tempat-tempat seperti itu. Demikian dulu video dari kami untuk kali ini. Semoga anda semua terhibur dan terima kasih kerana setia menonton. Jumpa lagi di video seterusnya.